Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perkenalan. Okey, kita tunggu yang lain masuk kejap. Suara saya okey tak? Line clear tak? Suara saya clear tak? Kalau clear, tolong tulis dekat komen clear, sebab saya tak tahu clear ke tak. Hai, selamat datang. Assalamualaikum. Malam ni kita nak fokus berkenaan dengan bariatrik surgery. Okey, pembedahan bariatrik. Okay, dah 11 orang masuk, kita tunggu kejap. Okay, so bariatrik surgery ni adalah salah satu pembedahan yang jenis pembedahan yang kita buat lah, yang biasanya dibuat oleh surgeon ataupun pakar bedah dekat hospital bagi mereka yang ada masalah dengan berat badan yang terlalu berlebihan atau kita panggil extremely obese. Okay, so sebelum kita mula, kita tunggu kejap. Okay, kita tunggu kejap, kita tengok yang lain masuk kejap. So, apa khabar? Terima kasih Emilia. Apa khabar yang lain? Okay, kita tunggu kejap. Kita tunggu yang lain masuk jap. Okay, so bila kita sebut pasal bariatrik surgery ni, ramai orang yang mempunyai tanggapan negatif lah. Ramai orang mempunyai tanggapan negatif di mana mereka ingat bariatrik surgery ni adalah satu pembedahan shortcut yang boleh buatkan orang kurus serta-merta. Okay, buat bariatrik je terus boleh kurus. Sebenarnya ramai dah artis Malaysia yang buat bariatrik surgery. Okay, dah ramai yang buat bariatrik surgery. Saya tak nak sebut nama. Tapi dah ramai lah. Okay, yang terkenal, yang bagi tahu direct, Michael Ang lah. Michael Ang pun antara salah seorang daripada selebriti yang buat bariatrik surgery. Okay, sebenarnya bariatrik surgery ni dia banyak jenis. Okay, dia banyak jenis bariatrik surgery. Saya bukanlah seorang pakar bedah ataupun seorang doktor untuk bincangkan pasal patofisiologi ataupun apa yang berlaku sepanjang proses bariatrik surgery ni lah. Tapi saya akan cerita secara general, secara overall, berkaitan dengan bagaimana pemilihan pesakit, okay, bagaimana dengan pemakanan untuk pesakit bariatrik. Adakah bila kita dapat bariatrik ni, serta-merta berat badan kita turun tanpa perlu bersenam, tanpa perlu jaga makan? Okay, sebelum kita betul-betul start, saya minta rakan-rakan tolong share Facebook ni. Okay, minta tolong share live ni kepada kawan-kawan yang lain, kepada guru-guru yang you guys ada, supaya ramai orang dapat belajar lah. Ramai orang dapat belajar dan orang dapat betulkan persepsi mereka terhadap bariatrik surgery. Okay, supaya orang yang buat bariatrik ni tak dipandang sebagai seorang pesalah. Okay, sebenarnya bariatrik surgery ni nak kata benda ni salah, tak salah. Sebenarnya benda ni bukannya satu kesalahan, sebab bariatrik surgery dah ramai bantu mereka yang extremely obese, yang mereka yang betul-betul berat badan mereka atas daripada BMI 40, turun berat badan, dan mereka dapat improve mereka punya blood sugar, dia orang punya blood pressure, dia orang punya kolesterol, dan dapat reduce risk untuk penyakit lain. Okay, Waalaikumsalam Izani, terima kasih Irma. Okay, so bariatrik surgery ni bukanlah satu kesalahan, bukanlah satu kita kata shortcut yang boleh tiba-tiba kurus. Okay, yang boleh tiba-tiba kurus, bukan. Okay, so kita kena kenal bariatrik surgery ni macam mana. Okay, bariatrik surgery yang biasa, jenis yang biasa dibuat adalah sama ada kita buat gastric bending. Kita buat getah perut kita ni, kita letak getah supaya dia macam diikat lah. Dia macam diikat supaya kita tak boleh makan banyak.
Okey, yang kedua ada jenis yang kita buat gastrectomy. Gastrectomy ni maksud dia perut kita tu kita potong sikit. Jadi kita potong. Biasanya kita tinggal lagi dalam 50 ml macam tu. Okey, kita tinggal 50 ml. 50 ml sikit sajalah dalam sikit sayang 50 ml biasa dia tinggal sikit kantong dekat bahagian perut. Dia tak buang terus dia bukan terus buang, dia ada tinggal juga sikit lah. Okey. Ada juga buat kita panggil gastric bypass. Gastric bypass ni kita potong atas, potong bawah, dia sambung lah. Okey. Selalunya yang gastric bypass ni dia paling yang dikira paling efektif lah. Cuma kita nak kata selalu guna, yang biasanya guna gastrectomy, itu yang biasa dibuat. Gastric bypass ni kita boleh dapat sindrom kita panggil dumping syndrome. Orang yang biasa yang ada masalah dengan gastric bypass ni, seolah patient yang buat gastric bypass ni biasanya akan mudah kena dumping syndrome. Dumping syndrome ni keadaan di mana bila terlebih makan ataupun makan terlalu laju, dia berasa pening, rasa melayang-layang, itu antara dumping syndrome lah. Okey. Kita kembali kepada bariatric surgery. Pemilihan, adakah saya layak untuk buat bariatric? Okey, ini sebenarnya bergantung pada doktor yang merawat kita, doktor yang merawat anda atau doktor yang jumpa anda. Okey. Tak semua orang akan diberi cadangan untuk buat bariatric surgery, tak semua Okey, ada orang yang dah memang perlu, biasanya doktor akan suggest untuk buat bariatric surgery. Kadang-kadang peer kawan-kawan suggest tak jadi sangat. Contoh saya tengok kawan, tengok abang, kata abang ni besar, badan abang besar sangat lah, ataupun kau nampak gemuk sikit lah, jom aku bawa pergi jumpa doktor, kita buat bariatric surgery. Okay, sedangkan mereka tak ada sebarang indication masalah dengan kesihatan. BMI pun lebih sikit je. Contoh BMI baru 27 ataupun 26, tapi dah rasa badan gemuk. Ada orang ni. Perempuan lah biasanya, selalunya perempuan ni dia biasa tengok cermin dia nampak gemuk sikit je, rasa nak buat bariatric surgery. Ramai yang macam ni, dia orang fokus kepada kosmetik lah, nak cantik. Tapi sebenarnya bariatric surgery ni fokus kepada mereka yang extremely obese. Okey, yang extremely obese, yang betul-betul berat badan mereka besar, berlebihan. Saya pernah jumpa BMI yang 70 pun pernah. Okey, 70 pun pernah. Yang patient yang umur 14 tahun duduk 2 katil hospital pun pernah. So, kita dah jumpa macam-macam patient dekat hospital. Bawa dengan truck bomber datang. Okey, untuk bawa patient sebab ambulans dah tak muat dah. Tak boleh tampung patient, ataupun memang kena ambil patient daripada rumah tu, nak turun tu tak muat lift. Okey, patient dah tak boleh bangun. Kadang-kadang orang berlebihan berat badan ni bila jatuh ke apa ke tak boleh bangun. So bila nak bawa dia orang ke hospital susah. So that's why perlukan bantuan bomber lah. Orang yang biasanya untuk paling ni pun biasanya umur dalam BMI dalam 30 ke atas dengan multiple diseases. BMI 30 dengan ada masalah kencing manis yang tak terkawal, darah tinggi tak terkawal, gout yang ni, kolesterol tinggi. So kalau dia tak turunkan berat badan, memang dia boleh kena risiko serangan jantung atau boleh bawa risiko maut yang lebih cepat daripada masa yang sepatutnya. Okey, sebab itu patient yang macam ni, walaupun BMI dia baru 30, kita dah suggest buat bariatric lah. Okey, tapi patient yang BMI di atas pada 35, kalau ada macam 1 atau 2 penyakit pun, biasanya kita dah start suggest atas 35. Biasanya atas 40, walaupun tak ada penyakit, atas pada BMI 40, biasanya kita dah suggest untuk buat bariatric surgery. Sebenarnya suggestion ataupun cadangan ni daripada doktor ataupun orang yang merawat anda lah. Sekali lagi, saya bukan doktor ataupun pakar bedah. Saya adalah dietitian yang terlibat di klinik bariatric juga dulu. Okay, dan juga mereka yang jumpa patient sebelum operation dan selepas operation dan follow up lah lepas tu. So ada beberapa jenis diet atau senaman yang perlu dilakukan oleh pesakit supaya berat badan mereka tu tak statik. Ada orang ingat boleh turun daripada berat, boleh tak berat 200 kilo turun ke 50 kilo lepas bariatric? Lepas bariatric boleh tak turun 100 kilo? Pernah ada patient yang daripada 200 kilo turun 70 kilo, 60 kilo, ada. Okey, ada. Tapi apa berlaku pada kulit-kulit berlebihan? Kita potonglah melalui plastik surgery. Okey, kita potong balik, kita untuk bagi nampak cantik. Kalau tak nanti dia akan berlebihan dekat situ. Okey. So tadi dekat mana tadi, saya lupa dah tadi. Sembang panjang sangat.
So bariatric surgery tadi, patient macam mana yang kita galakkan untuk bariatric surgery tadi saya dah beritahu tadi patient yang macam mana. Kalau orang saya kurus, boleh tak saya nak buat bariatric surgery untuk kosmetik? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kalau ada duit, boleh, tak ada masalah. Cuma bila kita buat bariatric surgery ni, satu kita kena ingat kita dah ubah fisiologi badan. Kita dah ubah saiz perut kita lah. Kita dah ubah saiz perut kita ataupun kita dah ubah macam mana badan kita berfungsi yang betul-betul. Adakah salah? Adakah benda tu akan timbulkan masalah di lain waktu? Sebenarnya jarang sangat berlaku. Okey, biasanya orang boleh adapt lah. Perut kita pun kalau kita dah buat bariatric surgery pun selepas tahun 2 tahun biasanya perut akan start dia start elastik balik, dia start buka balik saiz dia. Sebab tu biasanya awal-awal berat badan dia senang turun. Lepas pada tu berat badan dia akan senang statik. Dan dulu mungkin boleh makan sikit saja nasi ke, sikit saja lauk ke. Tapi makin lama dia akan mula boleh makan banyak balik. Okey, dia bukannya sampai bila-bila boleh makan banyak tu tak. Orang yang buat bariatric ni kadang-kadang dia ambil masa lebih kurang setahun 2 tahun dia dah adapt balik. So perut dia boleh besar balik. Cuma taklah sebesar dulu. Cuma boleh besar balik, boleh masuk amount yang lebih daripada yang biasa dia makan sekarang. Okey. So saya nak cerita pasal diet. Untuk patient yang bariatric. Biasanya sebelum kita buat bariatric surgery, kita akan ada fasa di mana bila jumpa doktor. Contoh saya jumpa doktor saya, doktor berat badan saya dah memang berlebihan, BMI saya dah memang 40 lebih dan saya ada masalah kencing manis yang teruk. Jadi kalau saya tak buat ni memang saya boleh dapat masalah sakit jantung dan benda-benda yang masalah di lain hari lah. Jadi apa yang saya perlu buat? Okey, doktor akan refer anda kepada dietitian. Biasanya doktor akan refer kepada dietitian untuk melakukan perubahan gaya hidup dulu. Biasanya doktor akan bagi tahu dietitian untuk buat ubah gaya hidup. Biasanya dia bagi masa 3 bulan lah. 3 bulan until next follow up. So ubah gaya cara makan. Okey, ubah cara makan dulu. Melantak, dia ingat bila datang jumpa doktor nak buat bariatric terus boleh buat ke ataupun terus tunggu waktu untuk buat bariatric ke? Tak. Sebelum buat bariatric dia perlu menjalani, biasanya kita panggil modification lifestyle. Kita ubah dulu gaya hidup kita. Okey. Dietitian akan ajar cara macam mana nak makan dengan betul. Okey. Dia mungkin akan refer fisio macam mana nak bersenam dengan betul supaya sebelum betul-betul patient ready untuk buat bariatric, patient dah ready untuk ubah gaya hidup. Okey, untuk ubah gaya hidup ke arah yang lebih sihat. Bukannya lepas buat bariatric terus solve semua masalah. Tak. Buat bariatric, okay, kita buat bariatric. Lepas bariatric kita perlu ada perubahan gaya hidup, maintain yang kita dah buat. So 3 bulan pertama biasanya dia akan bagi untuk ubah gaya hidup. 3 bulan ke 6 bulan bergantung pada tempat lah, pada surgeon atau pada doktor yang merawat. Okey, kemudian dia bila datang 3 bulan, 3 bulan kemudian dia datang. Okey, biasanya doktor akan review balik berat dia. Dia akan review balik berat. Contoh ada turun, ada positive impact, ada turun ke apa ke, dan biasanya dia akan set balik date untuk surgery. Dia akan set balik untuk date surgery dan pesakit tersebut akan teruskan gaya hidup yang sihat sehingga gaya hidup yang disuggest oleh dietitian dan juga fisioterapis tersebut, sehingga biasanya dalam masa 2 minggu atau 3 minggu sebelum pembedahan dilakukan kena datang hospital sekali lagi. Okey, biasanya ada 2 kali 3 kali sebab doktor pun nak check juga jantung baik ke tidak, organ-organ yang lain okey ke tidak, sesuai ke tidak untuk buat bariatric surgery. Okey, then after that bila contoh semua dah okey, fit untuk bariatric surgery, baru dia akan teruskan lah. Okey, so bila 2-3 minggu sebelum bariatric surgery, dietitian akan suggest untuk buat VLCD diet. Kita panggil VLCD diet. VLCD diet ni kita panggil very low calorie diet. Okay, ini very low calorie diet yang disarankan oleh dietitian adalah lengkap mengikut percentage makronutrien dia. Okay, dan juga vitamin-vitamin, minerals yang disuggestkan memang lengkap. Bukan VLCD suka-suka hati bagi. Okay, kita memang bagi suggestion yang lengkap. So kita dah kira siap-siap. Biasanya VLCD ni untuk short term weight loss untuk 2 minggu, biasanya 2 ke 4 minggu sebelum VLCD, sebelum bariatric kita buat VLCD. Okey, so
2 ke 4 minggu sebelum bariatric surgery, kita akan saja untuk VLCD sebanyak 800 kalori, di mana patient hanya minum susu sahaja. Hanya minum susu sahaja. Susu kita panggil oral nutrition supplement. Susu pelengkap lah, senang kata. Susu pelengkap bernutrisi penuh. Susu bernutrisi lengkap. Okey. Banyak jenis susu bernutrisi lengkap. Biasanya dietitian akan suggest untuk patient, dan biasanya kita akan bagi high protein sikit, sedikit high protein untuk preserve lean muscle mass, untuk preserve otot semasa drastic weight loss. So bila kita buat VLCD akan berlaku drastic weight loss. Weight loss akan turun secara cepat, akan turun secara mendadak. Jadi kita tak nak penurunan tersebut turun bersama-sama dengan otot badan. So sebab tu kita bagi high protein, VLCD high protein. VLCD high protein untuk patient lah, 800 kalori dengan biasanya 1.2 hingga 1.5 gram protein dalam untuk patient sebelum pembedahan. So target weight loss yang kita target untuk patient biasanya 10%, 5 ke 10% daripada berat asal. So kalau berat asal dia 200 kilo, so kita target at least 10 ke 20 kilo lah dalam masa 2 ke 4 minggu. Banyak kan? Itu target itu target sahaja. So kita letak target sebab apa? Target yang 5 ke 10%. 5 ke 10% daripada target asal sebab kita nak hati ataupun liver mengecil. Kita nak liver kita mengecil sebelum operation. Sebab apa? Biasanya patient yang badan besar dia akan ada fatty liver, ada masalah dengan fatty liver, benda macam tu. So hati dia dah penuh dengan lemak. Bila penuh dengan lemak dia jadi besar apa semua. So bila kita buat penurunan berat badan sebelum operation, dia mengurangkan risiko untuk dapat komplikasi lah. Okey, komplikasi dan memudahkan proses bariatric surgery oleh surgeon. Okey. So bila dah buat operation biasanya kita boleh buat open surgery. Open surgery di mana kita belah surgeon akan belah bahagian tertentu untuk buat pemotongan, ataupun kita buat laparoskopi. Sekarang banyak laparoskopi. Kita tumbuk lubang, okey, dan kita potong daripada dalam lah. Yang keluar tu, yang nampak perut tu, yang boleh keluarkan perut tu, biasanya kita buat open surgery. Okey. Dan selepas operation, ada patient yang balik biasanya 2 hari macam tu. Kalau dia punya toleration terhadap diet yang kita bagi okey, kita panggil apa, fluorescent test ke apa, saya lupa. Test tu dia nak tengok ada kebocoran ke tidak, ada anastomosis ke tidak dekat tempat sambungan tu. So sebelum kita bagi clear fluid, sebelum kita bagi cecair jernih, okey, cecair jernih kepada patient, kita kena pastikan tak ada, surgeon kena pastikan tak ada kebocoran kat tempat sambungan lah. Kat tempat sambungan, tempat yang dipotong, yang diklip tersebut, tak ada kebocoran. So dia akan test dulu. Lepas test, kalau selamat, terus boleh start dengan clear liquid ataupun kita panggil cecair jernih. Cecair jernih ni biasanya kita buat dalam masa 1 hari. Kalau patient okey dengan cecair jernih 1 hari, esok tu dah boleh start dengan full liquid. Okey, boleh start dengan full liquid. Cecair jernih ni biasanya contoh dia, kita bagi air kosong ataupun kita bagi air kotak. Dia tak nak yang ada cecair ni. Bila kita tengok daripada botol tu, kita nampak sini ke sana, kita nampak itu cecair jernih lah. Okey. Bila full dalam masa 1 hari, kalau dia okey dengan full liquid, dengan okey dengan cecair jernih, kita akan pergi kepada full liquid. Full liquid ni biasanya dalam bentuk susu. Okey, dalam bentuk susu. Biasa ni dalam masa berapa hari 3-4 hari macam tu ataupun seminggu. Okey, bergantung pada toleration patient. Kita tengok patient punya condition macam mana. Kalau patient minum susu okey, Milo, itu adalah benda-benda yang kita test lah. Selalunya kita akan bagi minum susu lah, benda yang bernutrisi, untuk pastikan patient dapat nutrition untuk wound healing. Susu dia tinggi protein dan dia bagus untuk wound healing. Okey. Lepas daripada full liquid, kita pergi kepada Puri diet. Puri ni dia betul-betul blender ataupun kita panggil blender rush diet. So dalam masa beberapa minggu, patient akan ada on blender rush diet yang dikisar. Tapi diet tersebut dia ada nasi, dia ada lauk, dia ada sayur, semua ada, cuma tekstur dia dihancurkan, dikisar. Dia kena masuk blender. Blender makan dalam
dalam mangkuk lah, makan dalam bentuk puree lah, macam baby. Macam baby. Puree diet ni macam baby punya diet. Okey. Kalau beberapa minggu on puree, dan kita pergi kepada soft diet. Soft diet ni diet yang tak perlu blend tapi lembut. Contoh bubur nasi. Bubur nasi dan ikan yang direbus. Okey, ikan yang direbus, ayam yang rebus hancur betul-betul tu, senang boleh makan untuk soft diet. Tapi waktu puree tak boleh. Waktu puree kena blender rice. Dah lepas puree okey, tak ada sakit perut, tak ada muntah-muntah, tak ada komplikasi, baru boleh pergi kepada soft diet. Dah lepas soft diet, dah diet lembut dah okey, baru boleh pergi kepada diet biasa. Boleh makan suku-suku separuh macam biasa. Untuk pesakit bariatrik, biasanya kita ajar dia orang cara makan yang betul. Biasanya antara condition yang sangat kita berisiko untuk post surgery adalah satu, dehydration ataupun patient kurang minum. Sebab apa? Sebab bila patient dah potong dia punya perut, so dia kurang rasa dahaga. Dia tak rasa dahaga sebenarnya. Dia tak rasa lapar, dia tak rasa dahaga. Dia okey kalau tak minum lama. So sebab tu kita suggest untuk patient minum sikit-sikit, mengikut masa yang kita suggest lah. 2 jam sekali ke 2 jam sekali ke kena minum air, tapi sikit-sikit. Kalau kadang-kadang walaupun sejam ke tak dahaga, kena minum juga air. Sebab apa? Orang patient yang tak minum air pernah masuk hospital sekali lagi, hospitalized sekali lagi. Sebab apa? Dehydrated. Okey, macam mana nak tahu dehydrated? Renal function dia naik, dia punya urea naik, apa semua kita tahu patient dehydrated lah. Ada juga patient saya, pengalaman patient saya dia masuk untuk bariatric surgery. Ni salah satu seorang patient. Selepas bariatric surgery, 2 hari lepas bariatric surgery, dia terus makan fast food, terus makan ayam goreng crispy. Okey, so sejam bengang lah, sejam marah lah, kenapa makan macam ni. Dietitian tak ajar ke apa ke. Sebenarnya kadang-kadang bukan tak ajar, tapi kita dah cerita sebelum surgery, tapi kita tak cerita panjang sangat. Kita cerita hanya sampai kita cerita, cuma patient mungkin waktu sebelum surgery, satu mungkin dia ingat tak payah diet sangat lah, dah potong perut kan. Yang kedua, mungkin dia tengah stres, dia tengah berfikir macam mana nak bedah, macam mana nak ni. Pembedahan bukan satu yang mudah, pembedahan bukan suatu yang ringan, bukan suatu yang simple. Satu daripada 200 orang pesakit bariatrik selalunya ada komplikasi lah. Satu daripada 200, jarang berlaku, tapi satu daripada 200. Macam-macam, ini daripada jurnal lah, satu daripada 200 orang. Tapi risiko mana-mana surgery pun ada risiko. So sebab itu sebelum buat surgery, pastikan badan kita fit untuk buat surgery. Okey, ada patient saya yang datang balik sebab dehydrated. Okey, tak minum air. Sebab apa? Tak rasa lapar, tak rasa dahaga. Ada patient saya yang masuk, dia dah buat 2 kali pembedahan. Satu dia buat gastrectomy. Okey, satu dia buat gastrectomy, dia potong dia punya perut tu, dia potong, dia tinggal sikit saja. Yang keduanya dia buat ni, bila dia buat macam tu tak berjaya. Maksud dia tak turun berat badan dia tak turun signifikan, turun 4 kilo je. Saya ingat lagi makcik tu, turun 4 kilo je. 4 kilo dia turun, dia buat gastrectomy. Umur dia berapa lah? Umur makcik tu 40 lebih ke 50 macam, tapi dah agak berumur lah, tapi dia buat tak turun. Dan after that dia buat jom masuk sekali lagi, terpaksa pula buat gastric bypass. Kena buat gastric bypass 2 kali surgery. Okey, 2 kali surgery. Dan apa yang saya perasan dekat situ, satu compliance lah, dia susah nak compliance dengan diet yang disarankan. Yang keduanya, kadang-kadang perut kita kecil tau. Kadang-kadang perut kita kecil, tapi orang tak tahu perut kecil tersebut masih boleh masuk 100 kalori, 200 kalori sekaligus. Macam mana? Bila dia makan makanan yang berdensity kalori yang tinggi. Okay, contoh dia, sebiji apple 50 kalori dengan sebiji coklat yang sama, yang gula tinggi, boleh sampai 200 kalori. Ini 50, ini 200. So jumlah kalori yang berbeza, tapi jumlah saiz makanan yang sama. Perut kita pun sama, perut mungkin kecil besar tu tinggal, tapi makanannya berkalori tinggi yang masuk walaupun besar ni. Sebab tu kadang-kadang berat susah nak turun. Okey. Ada patient juga dia yang makan nasi dia tercekik, dia rasa macam sangkut
tercekik. Dia hanya boleh tolerate macam mihun, benda-benda yang menjala, benda-benda yang senang masuk daripada esophagus ni masuk ke perut, dia senang macam tu. Sebab dia masuk nasi, dia bergumpal ke apa ke, mungkin tak cukup tak cukup kunyah. Sebab orang yang berbadan besar biasanya dia datang dengan habit tak kunyah sangat. Siapa yang berbadan besar ataupun siapa yang tengok kawan-kawan dia badan besar, cuba tengok cara dia orang makan. Kadang-kadang dia orang makan laju. Lepas tu kita buat suku-suku separuh, tak sempat. Kejap je dia orang dah boleh habis dia orang punya ni, sebab dia orang makan laju. So bila patient bariatrik, dia orang tak train, dia orang makan lebih perlahan, dia orang makan laju, dia orang senang tercekik. Bukan tercekik terus mati masa dia rasa sangkut nak turun tu lambat. Tapi kalau dia makan mi ke mihun ke benda-benda yang menjala, pasta, dia senang masuk. Okey, dia senang telan. Okey, so siapa yang belum buat bariatrik surgery atau akan buat nanti, kunyah perlahan-lahan, ajar badan kunyah perlahan-lahan. Okey, ajar badan kunyah perlahan-lahan supaya kita lebih okey after surgery. Okey, bukan senang nak train badan untuk makan perlahan after surgery. Apa lagi pengalaman saya dengan patient bariatrik? Ada patient seorang tu, dia turun berat badan dia turun sampai tak boleh stop. Okey, dia turun sampai tak boleh nak stop. Ada juga sehingga boleh berlaku malnutrisi. Okey, ada patient yang obes. Ada orang ingat patient yang obesity, yang berlebihan berat badan ni, dia punya nutrition semua cukup berlebihan. Tak, ramai juga patient yang obesity yang tak cukup nutrien, tak cukup mikronutrien. Sesetengah jenis vitamin dia orang tak cukup. Sebab apa? Sebab dia orang banyak ambil makanan berlemak, berfat tinggi, bergula tinggi. So dia menghalang penyerapan nutrien yang baik dalam badan. Okey, kita ingat orang yang badan besar mesti banyak nutrisi kan? Tak. Sebenarnya orang badan besar kadang-kadang ramai yang tak cukup nutrisi. Ramai yang ada micronutrient deficiency. Kalori je banyak tapi nutrisi tak cukup. Sebab apa? Dia orang banyak makan makanan berlemak, berminyak, bergoreng. Okey. So sebelum dia orang buat bariatrik pun, kita akan assess benda-benda macam tu lah. Pemakanan dia orang sebelum bariatrik, kita akan assess everything. Okey. Ada patient saya yang turun berat badan dengan baik. Okey, dia turun dengan berat badan dengan baik, dan dia start low intensity ataupun low impact training. Saya nak live dengan Coach Slay, tapi Coach Slay hilang. Tak dapat di detect sampai sekarang. So saya terpaksa ni seorang lah. Saya terpaksa settlekan seorang-seorang. Okey, tak ada masalah. Nanti next time kita ni dengan Coach Slay. Okey. Then ada patient saya yang dah lepas bariatrik surgery, dia orang tu 50 kilo, 60 kilo, turun ke berat badan yang normal. Then dia orang start bersenam dekat gym, ada sikit muscular. Okey, dah mula ada weight, dah mula nak berkahwin. Ramai yang selain kita nampak kita orang yang tak biasa di bidang medikal, dia orang tak nampak kepentingan buat bariatrik. Tapi orang yang bertugas di bidang medikal, kadang-kadang bariatrik ni perlu untuk sesetengah keadaan, untuk sesetengah orang. Sebab apa? Dia boleh banyak menyelamatkan nyawa. Saya pernah rasa tekilan dengan ada satu cerita saya lah. Saya buat program yang Jom Kurus Satu Malaysia tu. Saya ada seorang peserta saya, umur dalam 19-20 tahun, tak silap saya, 19-20 tahun. First time saya tengok dia, saya agak terkejut dengan berat badan dia yang sangat berlebihan lah, sangat besar lah. BMI lebih daripada 50, tak silap saya. Memang badan besar, tapi beliau masih boleh buat aktiviti, masih boleh berjalan, melepak, keluar dengan kawan, everything semua okey. Dan saya punya peserta ni, arwah ni, okey, beliau mendapat support yang penuh daripada ahli keluarga lah, kakak, mak, ayah. Saya ingat lagi, mak ayah dia datang dengan mak dia dengan ayah dia datang ke tempat training saya, ke tempat latihan program, jumpa, dan saya jumpa mak ayah peserta saya ni. Saya jumpa dia, saya borak dengan mereka personally, bagaimana yang saya boleh bantu anak mereka ni lah. So saya bincang macam mana perubahan yang boleh buat, apa semua. Kakak dia pun sangat
sangat supportive, sangat nak membantu. Dan saya banyak kali follow up, saya banyak kali message apa semua. Saya cubalah nak mendapatkan nak dapatkan two ways communication dengan dia, WhatsApp apa semua, kadang-kadang reply, kadang-kadang tak. Mungkin belum bersedia untuk ni, tapi beliau sangat motivated, sangat bersungguh-sungguh dan dapat support yang baik. Dia sampai satu masa di mana dah habis program apa semua, kakak dia ada message, dia kata adik dia tengah tenat dekat ICU, dan dah perlukan bantuan pernafasan lah, kerana sepsis. Kes yang pertama adalah kerana sepsis. Sepsis ni maksud dia ada kuman dalam darah lah, senang kata ada kuman dalam darah. Ramai pasien saya yang memang kes macam ni. Bila kita banyak lemak, kaki kita banyak lemak, badan kita banyak lemak, bila kita ada, dia akan naik macam bila dah gatal-gatal ke apa, kita garu yang berlebihan apa semua, dia akan start jadi kudis. Bila start jadi kudis, tak dirawat, dia akan start masuk dalam darah. So biasanya akan berlaku kes macam tu, ramai lah, banyak dekat ICU, pasien yang besar-besar. So bila badan kita berlebihan, penyembuhan dia akan jadi perlahan. So saya tak sangka sampai masuk ICU, dan after that berapa lama lepas tu saya dapat berita beliau meninggal dunia lah. Innalillah. Okey, innalillah, dan innalillah kepada arwah yang lelaki lah, betul Cik Zat, lelaki nama dia Daniel lah. Okey, so saya masih ingat dia sampai sekarang, sebab saya rasa sangat terkilan sebab tak suggest bariatric surgery. Saya tak ingat lah saya dah pernah suggest, ataupun bukan saya tak suggest, saya tak sebut, ataupun saya pernah sebut dekat mak ayah dia. Mungkin itu last choice yang saya tak sangka. Cepat sangat masa berjalan. Kadang-kadang bariatric surgery ni dia menyelamatkan nyawa. So kalau saya boleh patah masa kembali dan saya boleh inform kembali keluarga dia, mungkin saya akan immediately suggest bariatric surgery lah, dengan umur yang muda. Tapi beliau tak ada sebarang penyakit, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi. Bila saya tanya mak ayahnya, dia kata sama ada tak check ataupun memang tak ada. So sebab itu saya rasa mungkin diorang boleh diet dengan baik, diet dengan sendiri, tak perlukan bariatric surgery lah. Tapi sebenarnya kalau saya boleh patah balik masa, saya akan suggest bariatric surgery juga kepada beliau. Tapi mungkin selepas lifestyle changes tak berjaya, saya akan suggest untuk bariatric surgery. Saya masih ingat sampai sekarang, masih rasa terkilan. Dan saya harap kawan-kawan yang mendengar ni, kalau ada rakan-rakan yang memang berat badan beliau berlebihan, berat badan kawan-kawan yang berlebihan, lebih daripada 300-400 kilo, susah nak berjalan, mengah-mengah berjalan, teruk sangat berat badannya, ada masalah kencing manis, darah tinggi apa semua, jangan pandang mereka yang buat bariatric surgery ni sebagai seorang pesalah. Itu je. Jangan pandang mereka yang buat bariatric surgery ni sebagai seorang pesalah, sebab kebanyakan lah, saya boleh kata, saya tak ada data, tapi yang saya jumpa, pesakit bariatric yang saya jumpa, semuanya nak sihat. Itu diorang punya target yang pertama. Diorang nak sihat, diorang nak turun berat badan, diorang nak rasa dapat semayang macam dulu, dapat sujud macam dulu, dapat berjalan, buat aktiviti macam diorang waktu dulu. Okey, kadang-kadang mereka dah tak boleh nak patah waktu, tapi diorang masih ada satu jalan yang tak akhir, iaitu bariatric surgery. Jadi kita jangan pandang orang yang buat bariatric surgery ni sebagai seorang pesalah, ataupun nak ambil shortcut, ataupun orang yang memang tak nak usaha, malas, tak. Mereka dah usaha sedaya upaya. Kadang-kadang ada di antara mereka yang dah berusaha sedaya upaya, yang dah diet, yang dah bersenam, okey, yang dah buat segala-galanya lah untuk diri mereka, tapi masih belum dimakbulkan, masih belum berjaya. Tapi mereka hanya ada satu jalan terakhir, iaitu bariatric. Okey, jadi bukan saya saja bariatric ni untuk kosmetik, tapi untuk kesihatan, Okey, mereka yang perlu, macam di awal video tadi saya cakap macam mana mereka yang perlu, dan mereka yang saja nak buat untuk cantik, ia berbeza. Kita tak tahu kondisi sakit orang macam mana. Okey, sebab study bagi tahu orang yang buat
pintasan gastrik ataupun gastrik bypass, dalam masa 24 jam sugar boleh normal. Dalam masa 24 jam sugar boleh normal, sebab ada satu hormon dekat bahagian perut yang kita dah pintas. Hormon tersebut dia tak ganggu regulation of blood sugar metabolisme lah. Saya lupa panjang dia punya kitaran dia, macam-macam gluko, macam-macam. Tapi saya nak bagi tahu 24 jam boleh turun sugar ke level yang cantik. Okey, saya nak bagi tahu macam mana orang yang dah 10-20 tahun dengan kencing manis, dengan insulin bercucuk-cucuk, dah hitam habis bahagian perut ni, dah habis tempat nak inject. Bila dia buat bariatric surgery, buat pintasan, dia orang dah tak perlu ambil insulin immediately 24 jam. Okey, dia mengubah hidup setengah orang. Saya just nak diet ni, saya nak ubah persepsi masyarakat. Saya just nak share pengalaman saya nak share macam mana ni. Mungkin orang yang boleh diet, orang yang berjaya turun 30-40 kilo berat badan, dia orang pandang orang yang buat bariatric ni sebagai pemalas, tak boleh buat ni. Tapi orang yang tak berjaya, yang kurang bernasib baik, kurang kawalan diri, ataupun ada masalah dengan dia orang punya metabolisme atau genetik sendiri yang sebabkan dia orang tak boleh nak buat sebagaimana orang lain buat, ini adalah jalan yang tak akhir. Okay, ini adalah jalan tak akhir. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat bahagian komen. Sebab saya nampak komen sikit je malam ni, ke saya tak nampak, saya tak tahu. Tapi saya nampak komen sangat sikit malam ni. Mungkin semua khusyuk mendengar. So siapa ada soalan nak tanya apa-apa, boleh cuba tanya. Sama-sama Abang Syam. Waalaikumsalam. Semua yang bagi salam. Syekh Azmi, kurang kawalan diri, dah lah datang PPUM tak bagi tahu, datang seorang-seorang senyap-senyap saja, tak nak jumpa saya kan. Okey, khusyuk, terima kasih yang mendengar sampai hujungnya. Sebenarnya saya dengan bariatric surgery, saya dah tinggalkan surgical 2 tahun. Saya dah tak buat bahagian surgical kecuali cover-cover orang. Tapi saya bagi tahu bahagian surgical, bahagian pembedahan antara bahagian yang saya sangat seronok lah. Saya seronok macam-macam, liver transplant, Whipple procedure, macam-macam jenis pembedahan. Dan saya rasa sangat seronok berada di surgical dulu, sebab dia sangat menguji minda dan kita boleh kenal macam-macam orang dekat surgical. Bahagian sekarang pun okey, sekarang saya cover medical, respiratory, gastro, orang yang ada masalah IBS, irritable bowel syndrome. Saya cover untuk FODMAP diet lah, FODMAP diet pun bukan orang yang terus boleh FODMAP diet, orang yang kerap perut berangin, kerap berak-berak, makan sikit berak, sembelit yang teruk. Okey, macam-macam jenis IBS lah. Saya cover untuk psychiatric juga. Tadi seorang patient saya, patient OCD. First time saya jumpa patient OCD, yang betul-betul OCD. Siapa yang setakat baju tak color tak sama, sikit-sikit tu rasa bengang, ataupun tak atur barang, sikit-sikit rasa bengang tu, itu bukan OCD lagi, itu biasa. OCD ni memang betul-betul OCD. Anorexia nervosa, bulimia nervosa, schizo, macam-macam jenis pesakit lah yang saya jumpa. Dan seronok di psychiatric, seronok di psychiatric ward. Okay, sekarang pun seronok, cuma dekat surgical mungkin saya rasa surgical ramai yang ni lah, dengan Dr. Wong. Saya kawan-kawan farmasi saya selalu buat round, anesthesia round dengan diorang, so rasa lebih belonging kat sana. Tapi seronok. Masih Kak Bai, Puan Nurbaizura Yusof ni adalah merupakan salah seorang daripada saya punya pensyarah dekat UPM, dietitian, dah doktor sekarang. Sorry bukan puan, dah doktor, Dr. Bai. So terima kasih sudi dengar, sudi share malam ni. Terima kasih Kamal sudi dengar. Syekh Budin terima kasih. Wife saya Nur Husna terima kasih sudi dengar. Orang biasa boleh buat bariatric, boleh ada untuk kosmetik, tak ada masalah, tak berdosa pun. Okey, cuma kalau boleh normal lah. Ada patient saya dia buat bariatric, dia awal-awal lah, mungkin biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan macam tu. Kalau pergi kenduri ke, pergi majlis ke apa-apa, selalunya tak boleh makan banyak. Sikit saja pun dah kenyang. Diorang rasa kenyang tau, kenyang dengan ni. Sebab tu kita kena pastikan makan diorang tu sikit-sikit tapi kerap. Makan protein dulu, bagi cukup protein dulu. Lepas tu makan nasi, last sekali baru makan sayur. Kena minum air 30 minit sebelum, 30 minit selepas. Tak boleh dekat-dekat dengan waktu sebab takut kenyang.
Okey. Kagum dengan Cip, tengok Cip sekarang. Terima kasih Anim. Alhamdulillah, terima kasih atas support dengan saya selama ni. Irma, mahal tak buat kos bariatrik? Sekarang Aisina ada support 31,000. Pejabat awam rasanya ada yang buat percuma, tak silap saya. Akak baru masuk, terima kasih Kak. Orang ni antara orang yang hebat-hebat bahagian senaman lah. Cip, kalau makan buang Cip, kalau makan buang segera pun sakit juga ya Cip. Oh, jenis makan terus berak. Kalau najis tersebut normal, maksud dia kalau tengok Bristol Tools chart ataupun tengok jenis najis. Kalau najis yang cair, makan berak mungkin ada masalah dengan usus lah. Mungkin, saya tak cakap ada mungkin kena cek dengan doktor. Tapi kalau makan berak najis yang lembut, yang okey, tak ada masalah, okey, normal. Luar topik, boleh tenangkan secara umum maximum aerobic function. Sorry Rubai, saya first time saya dengar maximum aerobic function. Mungkin boleh tanya coach-coach yang ni lah. Cip, serius dengan topik hari ni. Terima kasih share ilmu Cip dengan rakyat. Terima kasih Tuti dengan daripada Kelantan. Rasa penjawab awam percuma kalau benda tu boleh menyelamatkan nyawa dia. Kalau benda tu dia anggap sebagai percuma. Kalau tak silap saya lah, bayar RM1 kot. Saya otai saya bidang dietetik, Puan Rafidah, PPUM, ramai kawan-kawan saya yang klik saya, jawab saya yang power bahagian bariatrik ni. Sekarang mungkin dah tinggal bahagian tu. So saya masih dah tinggal, tapi saya masih seronok untuk ni bahagian macam ni lah. Masih seronok, masih enjoy the moment. Okay, tekun malam ni saya macam bagi lecture pula. Tapi kalau lecture, dia punya slide dia tu penuh dengan term-term ni lah. Tapi saya nak buat layman, saya nak buat santai saja. Pesakit yang terbesar yang pernah saya pernah jumpa dekat hospital, yang paling muda 14 tahun, 2 katil hospital. So waktu nak mandikan dia tu memang kena panggil polis bantuan lah, kita kat sana, kita tak mandi kat hospital, pasien tak boleh bangun, kita bukan mandikan ambil cedok, kita cedokkan mandikan atau mandi pakai wire tak. Siapa tak pernah masuk hospital mungkin tak tahu. Pasien kat hospital yang badan besar ke apa ke, yang tak boleh bangun sangat ke, kita tak mandikan macam tu. Biasanya kita orang sponging, dia orang panggil sponging. Sponging ni dia ambil sponge, dia lap satu badan. Tapi untuk balikkan dia, untuk tening ke apa ke, perlukan bantuan orang yang ada tenaga sikit. So nurse dekat PPM ni comel-comel, kecil-kecil, halus je. Okay, so nak angkat pasien yang berat 400 kilo, 300 kilo, nak pusingkan dia orang kadang-kadang tak larat. So dia perlukan bantuan polis kesihatan. Polis bantuan. Bariatrik boleh kurus balik tak? Soalan yang baik. Okey, bariatrik boleh naik balik tak berat? Boleh naik balik. Okey, bariatrik boleh naik balik. Biasanya pada awal tu penurunan sangat laju. After that penurunan jadi perlahan, after that dia akan start naik balik sikit. Kadang-kadang bila dia start plateau tu yang saya risau. Kalau pesakit bariatrik yang start plateau tu saya risau. So diorang sampai satu tahap, saya bagi tahu diorang sampai satu tahap, orang yang buat bariatrik dengan orang yang buat diet biasa, sampai satu tahap diorang pun akan sampai masa di mana diorang pun perlu diet dan bersenam macam orang yang diet biasa. Diorang tak akan selamanya boleh bergantung pada patofisiologi yang dah diubah tu. Diorang tak boleh selamanya bergantung pada potong perut sampai bila boleh kurus, tak. Sampai satu tahap di mana orang yang diet dengan biasa, diorang pun boleh capai tahap di mana orang bariatrik buat. Okey, tahap tersebut usaha kalian yang buat bariatrik dengan tak buat bariatrik akan jadi sama. Dua-dua kena exercise lebih, dua-dua kena jaga makan lebih. Okey, sebab apa? Berat dah plateau, dua-dua dah sangkut berat dekat situ. Okey, so tak adanya orang yang bariatrik sampai bila-bila dia boleh turun dengan mudah. Tak, dia orang pun akan sangkut berat, boleh naik berat balik. Sebab saya kata apa, perut ni dia elastik, dia boleh mengembang balik. Tapi taklah sebesar dulu, tapi boleh mengembang balik. Okey, so sebelum buat bariatrik, pastikan kita dah belajar semua pasal suku-suku separuh, dah belajar pasal tenaga, dah belajar pasal kalori, dah belajar pasal senaman, low impact, high impact, weight training, kita dah belajar apa semua. Baru kita ready untuk bariatric surgery. Kalau Sungai Buloh, saya dengar cerita kalau Sungai Buloh dia punya surgeon lagi strict on bariatric surgery, sangat strict on bariatric surgery. Memang diorang pastikan patient betul-betul fit, betul-betul kuat, faham, ada ilmu, baru diorang buat bariatric surgery untuk patient tersebut. Kalau saja nak buat tanpa ilmu, buat saja, diorang kata sia-sia.
sebab berat badan memang akan turun tapi kejap, lepas tu boleh naik balik. Walaupun tak naik sebanyak yang ni, tapi tak berbaloi. Okey. Paling awal boleh start bersenam bila cik lepas bariatric surgery. Itu kena tengok kadar penyembuhan, sebab diorang buat laparoskopik surgery, selalunya dekat luar tak nampak sangat, ada 3 lubang je, kecil-kecil je lubangnya, tapi dekat luar, dekat dalam diorang buat potongan. So akan ambil masa yang agak lama juga untuk kembali bersenam secara intensif. Kalau untuk setakat berjalan ke apa, kalau masa 2 hari 3 hari dah boleh berjalan, anda dah boleh berjalan. Tapi untuk berjalan laju, untuk bersenam sampai berpeluh, biasanya ambil masa lama sikit lah. Itu kena tanya doktor ataupun fisioterapi. Ada yang buat bariatric tak kurus, ada yang buat bariatric tak kurus pun ada. Tapi taklah berat yang macam, contoh dia buat bariatric 200 kilo, tak adalah dia stay 200 kilo, dia akan turun jugalah mungkin 150 kilo ke, dan dia maintain dekat situ ke, tak ada boleh turun sampai 40 ataupun 60 kilo, 80 kilo, tak. Tapi dia orang pun tak expect sampai situ pun. Dia orang just nak turun berat nak turun berat lebih banyak, supaya dia orang 50 kilo banyak tau, turun 30 kilo, 40 kilo, 10 kilo pun banyak. 10 kilo bagi orang yang badan besar ni, dia orang dah boleh save dia orang punya lutut, dia orang dah boleh badan baju pun dah start longgar. 10 kilo, belum 20 kilo, 30 kilo lagi. Coach nak tanya pendapat garam yang ditambah iodine, berapa keperluan yang disebabkan kerajaan nak kuatkan? Saya lupa, sebab kalau nak baca pasal keperluan, ada dekat recommended nutrient intake, boleh cari recommended nutrient intake yang Malaysia punya, tengok keperluan iodine. Okay, sebab sekarang ramai yang kurang iodine dalam badan, so kerajaan dah suruh letak iodine dekat garam lah. Sumber iodine, lemak, luar topik ni. Saya lupa, bukan tak ni, sebab saya lupa lah siapa. Nanti boleh google je lah sumber iodine, sumber bahagian tinggi iodine untuk makanan yang tinggi iodine. Sebab kadang-kadang tak hafal, kadang-kadang saya lupa sebab lama tak sentuh. Ada satu diet ni, diet kena tak boleh ambil iodine langsung. Ada satu diet yang memang tak boleh ambil iodine langsung, sebab dia nak buat VMA diet kita panggil. Sebab kita nak buat test. Kita nak buat test untuk dia. Sebab tu tak boleh ada iodine lah. Tapi untuk sumber iodine saya minta maaf sebab saya lupa, saya tak prepare. Okay, so terima kasih semua. Saya harap semua ada share, saya harap semua ada manfaat pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dengan topik lain. Mungkin saya akan bawakan sendiri. Kalau ada bariatric patient ataupun mereka yang dah pernah buat bariatric surgery nak berkongsi pengalaman, nak sambil soal jawab dengan saya dekat grup, bukan bersoal jawab lah, saya tanya apa pengalaman macam mana, sakit ke tak, berapa lama sihat, berapa lama sembuh, mungkin kita boleh kongsikan dengan orang kalau mereka nak. Kalau ada, saya akan kongsikan lah. Kalau tak ada, insyaAllah lain kali. Okey, doktor daripada Dr. Saifullah, pendapat saya sebagai doktor yang bidang rawatan obesiti, bedah bariatrik tidak semestinya last resort. Jika mendapati kriteria sepatutnya, boleh consider the first line treatment. Jika hanya dianggap last resort, takut tahap kesihatan akan menjadi lebih teruk dan menjadikan risiko operation lebih tinggi daripada asal. Terima kasih Dr. Saifullah. Ya, betul. Kadang-kadang serta patient tu memang kita rasa memang dah tak boleh buat apa dah, dan dia punya condition tu kalau kita tak buat bariatrik akan jadi lagi teruk. So sebab tu dia dah boleh jadi first line treatment. Dia bergantung pada doktor yang treat kita, bergantung pada macam mana doktor tengok condition patient tersebut. Okay, condition patient. Kalau patient ni memang wajib buat, memang wajib buat. Kalau patient ni boleh tunggu dulu untuk lifestyle changes, tunggu dulu. Okay, lagi untuk setengah orang dia akan jadi first line treatment, setengah orang dia akan jadi second atau third. Okay, terima kasih doktor atas pendapat ni. Okay, terima kasih semua. Good luck Abang Isham. So Abang harap, saya harap Abang Isham dapat turun berat badan dengan baik lah. Okay, bulan puasa. Ada orang tanya pasal bariatrik bulan puasa. Last saya jawab soalan saya kena jawab soalan ni sebab daripada passion bariatrik sendiri saya kena jawab. Okay, untuk bulan puasa, pertama sekali penting untuk passion bariatrik bulan puasa, pertama sekali jangan skip sahur. Jangan skip sahur, dan kalau boleh macam biasa yang disarankan lah, pastikan sahur dekat dah hujung-hujung waktu. Hujung-hujung waktu baru kita sahur supaya kita ambil masa yang ni. Yang kedua, kalau boleh kena pastikan makanan kita tu memang betul-betul makanan yang tinggi serat. Okay, yang tinggi serat, yang lambat digest oleh badan. Makan nasi whole meal,
Okey, makan roti whole grain, ada sayur, minum air. Minum air tu kena pastikan malam. Okey, malam tu lepas waktu kita berbuka tu, kita start dengan air, minum sikit air. Dan kita makan sikit, minum air balik, terawih pula, solat maghrib, minum air balik, lepas tu baru makan utama, minum air balik. Kena minum sikit air sepanjang waktu kita boleh makan. Cuma kita risau waktu siang tu. Waktu siang tu, kalau kadang-kadang kalau kita sahur, kita tak boleh makan banyak, kita makan sikit sahaja. So waktu sahur tu, kalau siang dalam pukul 12, pukul 1 macam tu, hypo, rasa pening kepala, rasa terlalu penat, rasa macam tak boleh nak hadapi panjang lagi tempoh, boleh buka puasa. Disarankan buka puasa. Orang-orang biasa pun sama, kalau tak boleh sangat pun, kencing manis pun sama. Kalau cek gula low sangat ke, kita saran untuk buka puasa. Tapi kalau boleh, kita boleh teruskan lah. Sebab tu kita suggest puasa sunat dulu sebelum sampai Ramadan ni. At least ada puasa sunat supaya kita tahulah macam mana badan kita bereaksi. Okay. Berbuka, moreh kena ada untuk pastikan diet kita cukup. Biasanya waktu starting after post bariatric, kalori kita tak terus suggest 1500, tak. Post bariatric awal-awalnya biasa dia akan start dengan 500, naik 800, 1200, 1500. Itu biasanya lah. Itu biasanya kita saja sikit. Kita tak akan terus dapat banyak sekaligus, sikit-sikit. Okey? Sikit-sikit. Betul ke bila buat bariatric kurang selera makan? Betul, kita rasa kenyang. Kadang-kadang kita nak makan tapi kita rasa kenyang. Makan sikit kita dah kenyang. Kita tak rasa nak makan dah. Akak rasa macam tak nak makan. Untuk Akak Aisyah, kalau nak tanya saya, nak tanya pendapat saya, boleh PM tepi lah. Saya boleh suggest untuk Akak apa yang Akak perlu buat dengan condition Akak. Okay, sebab saya kenal Akak personally, dan apa yang Akak dah buat. Kalau kita rasa perlu, mungkin itu choice yang menyelamatkan nyawa kita. Okay, sebelum ada soalan-soalan yang pelik lagi, saya minta izin untuk stop dulu. Terima kasih. Mungkin yang menonton ni dietitian, doktor, fizioterapi ataupun pesakit sendiri, saya ucapkan terima kasih untuk stay malam ni. Saya minta maaf kalau ada info diet saya yang mengelirukan ataupun tak jelas ataupun terpesong. Kalau terpesong, tolong betulkan. Kalau tak jelas, anda boleh tolong, doktor-doktor boleh tolong betulkan dekat komen, tak ada masalah. Sebab saya pun masih belajar lagi. Sebab apa yang saya cerita dekat sini secara layman lah, secara untuk public. Tapi saya tak nak mengelirukan public, saya tak nak bagi info salah dekat public. Saya harap info saya ni jelas untuk public, supaya kita tak pandang serong mereka yang buat bariatric. Yang keduanya, kita tahu bariatric, walaupun buat bariatric, kita masih perlu bersenam, kita masih perlu jaga makan. Okey, yang ketiganya, kita tahu pasien bariatric ni kadang-kadang dia menyelamatkan nyawa. Yang keempat, kalau boleh cegah anak-anak kita, sebab 80% remaja yang obes akan jadi orang dewasa yang obes. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum, selamat malam.